So untuk episod 8 Tanya Jalam kali ni, aku akan berkolaborasi dengan seseorang. So kalau korang nak tahu siapa seseorang tu, korang kena tonton video ni sampai habis, okey? Assalamualaikum, nama aku Nazrin. Welcome back to Jalam TV. Pada korang yang masih baru di channel Jalam TV, jangan lupa tonton video-video sharing aku yang lepas. Kalau korang suka dengan sharing yang aku buat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, okey? Okey, untuk pengetahuan korang, ini adalah kali pertama aku Jalam TV berkolaborasi dengan YouTuber lain. Kalau ikutkan, aku pernah review dia ni dalam episod 2 Tanya Jalam yang lepas. Basically, dia ni juga seorang freelance designer dan bagi aku, dia seorang freelance designer yang berpengalaman lah. Kalau tak silap aku, pengalaman dia lebih daripada 15 tahun dan bagi aku juga, dia ni merupakan YouTuber yang sesuai untuk ulas topik kali ni. Kalau tak silap aku, niche yang dia bawa untuk YouTube channel dia adalah tutorial grafik, tips grafik dan unboxing. So kepada korang yang nak improve korang punya skill dalam grafik, korang boleh visit dia punya channel lah. So orang yang aku maksudkan adalah Sarizal Zulkifli dan dia ni juga merupakan owner kepada brand Graphic Sista. Actually Sarizal ni adalah salah seorang daripada rakan designer aku. Dia ni menyediakan servis reka grafik dan bengkel grafik di seluruh Malaysia. Baru-baru ni aku ada kontak Sarizal ni untuk ajak berkolaborasi dengan Jalam TV lah. Disebabkan dia ni salah seorang freelance designer yang berpengalaman dan berjaya. So aku minta dia ulas topik yang aku tulis di tajuk video ni lah. So tanpa membuang masa, apa kata kita dengar dulu ulasan Sarizal Zulkifli and then aku akan share juga ulasan aku di sepanjang video ni. Okey, terima kasih Bro Nazrin di atas jemputan untuk berkolaborasi dalam video kali ini. Bagi aku yang pertamanya ialah korang kena ada sebab yang kuat kenapa nak jadi freelance designer. Contohnya macam nak dekat dengan family ke, korang nak lebih bebas dari segi kewangan ke, ataupun korang memang jenis suka travel, ataupun korang memang tak nak terikat dengan majikan. Jadi korang kena ada tujuan yang kuat kenapa nak jadi freelance designer. Sebab apa? Sebabnya bila korang ada tujuan yang kuat, korang takkan mudah rasa goyang ataupun rasa down dengan cabaran yang korang akan lalui nanti. So itu poin pertama Sarizal. Tapi bagi aku pula, korang kena try and error dulu sebelum korang terjah menjadi seorang freelance designer. Sebab kalau ikutkan freelance designer ni tak semudah yang korang sangka. Mungkin di mata korang nampak mudah, selesa dan mungkin mewah, tapi korang kena tahu tak semua orang boleh bekerja seorang diri. Aku nasihat korang jangan terus berhenti kerja sekiranya korang tengah bekerja lah. Sebab korang kena cuba dulu untuk survive dengan menggunakan pendapatan freelancing korang tanpa bantuan pendapatan pekerjaan korang lah. Dan semestinya korang kena take note setiap kesalahan daripada test ni untuk korang improve sebelum korang menjadi seorang freelance designer sepenuh masa. Okay, kita dengar next point Sarizal. Poin aku yang seterusnya ialah dari segi persediaan dan segi kewangan. So korang kena ada backup untuk at least 3 hingga 6 bulan. Terutama sekali kalau korang memang plan berhenti kerja dan buat secara full time. Dan ini adalah sebagai langkah selamat kalau korang belum lagi dapat income yang stabil sebagai freelance designer. Jadi korang kena check tengok berapa belanja termasuk overhead iaitu belanja tetap korang setiap bulan dan kalikan dengan 3 bulan contohnya. So kalau korang nak lebih selamat lagi, rasa lebih secure, so korang kena prepare untuk backup untuk 6 bulan. Okey, itu poin kedua Sarizal. Next point aku pula, korang kena tentukan nama brand atau perniagaan korang. Sama ada korang guna nama sendiri ataupun korang cipta satu nama khas. Dan semestinya korang kena register SSM lah. Sebab freelancing juga adalah satu perniagaan. So semestinya kena legal lah. Kalau ikutkan ada perbezaan di antara menggunakan nama sendiri ataupun nama khas. So basically bila kau guna nama sendiri, berkemungkinan kau akan bekerja seorang diri selamanya lah. Tapi kalau kau guna nama khas, berkemungkinan korang akan membina satu syarikat di masa akan datang instead of kau bekerja seorang diri. Dan lagi satu, korang kena buat akaun semasa ataupun current account untuk perniagaan korang nampak lebih profesional di mata klien. Poin aku yang seterusnya ialah korang perlu ada pengurusan dalam kerja. So maksudnya ialah korang dah rancang apa yang nak dilaksanakan sebelum korang mula sebagai freelance designer. So korang kena rancang dari segi sumber income. So perlu ada rancang dari segi pemasaran. So niche service korang kepada siapa. Contohnya kalau macam di platform media sosial, korang korang nak positionkan diri sebagai freelance designer dan korang kena setkan cara bekerja sebagai freelancer. Dan satu lagi tips ialah untuk korang lebih fokus, korang kena setkan working space ataupun ruang kerja korang khas untuk korang buat kerja supaya lebih fokus.
Okey, aku setuju dengan poin ketiga Sarizal. Bagi aku, korang kena ada satu portfolio yang menarik dan semestinya korang kena ada business plan yang teratur. Okey, untuk portfolio, korang compile sebanyak mungkin best artwork korang, sama ada dari zaman belajar atau bekerja ataupun personal artwork korang. Dan korang kena pastikan artwork korang tu free from illegal matters lah, seperti korang guna artwork orang lain, korang curi artwork dekat Google dan sebagainya lah. Let's say korang tak banyak artwork yang boleh di-compile, so korang kena perbanyakkan artwork personal korang lah, supaya korang dapat menunjukkan yang korang boleh buat sesuatu kerja tu based on niche yang korang pilih. Okey, untuk business plan pula, korang kena buat satu business plan yang sangat detail lah untuk rujukan korang di masa akan datang. So basically dalam business plan ni akan ada background perniagaan korang, modus operandi perniagaan, kos itu, kos ini dan sebagainya lah. So next point aku ialah korang kena ada sistem ataupun software untuk merekod kewangan dari segi duit masuk dan juga perbelanjaan korang. So terpulang pada korang nak gunakan sistem ataupun software apa, janji boleh merekod kewangan bisnes yang korang buat nanti. Software ni dia ada versi offline dan juga versi cloud, yang mana kalau versi cloud ni korang kena subscribe lah, kena bayar setiap bulan ataupun by tahunan. So dengan adanya sistem rekod ni, so lebih mudah untuk korang buat rekod dari segi kewangan. Sebab contohnya kalau macam sistem ni, korang boleh buat quotation dan juga boleh generate terus dia menjadi invoice dan juga seterusnya. Okey, agak menarik poin Sarizal. Seterusnya, poin aku, korang kena kuasai skop yang korang jarang guna ataupun mungkin korang tak tahu. So, apa skop yang aku maksudkan ni? Okey, since freelancer ni bekerja seorang diri, korang wajib kuasai 3 skop ni lah. Pertama, accounting. Kedua, marketing. Ketiga, communicating. Dalam masa yang sama, korang kena belajar juga cara cari dan close project, cara buat proposal ataupun presentation, dan paling penting, cara tentukan harga untuk servis korang. Korang kena faham kenapa korang kena belajar dan kuasai perkara-perkara ni. Korang freelancer bekerja seorang diri, so semestinya tak ada siapa yang akan bantu korang lah, unless korang minta guide ataupun advice dari orang yang berpengalaman, so that korang akan menjadi seorang freelance designer yang berkualiti lah di kemudian hari. Dan poin aku yang seterusnya dan yang terakhir ialah korang kena yakin dengan skill dan servis design korang. So korang dalam masa yang sama, korang kena belajar cara nak bina hubungan baik dengan prospek dan juga klien. Dalam masa yang sama juga, korang kena belajar macam nak melayan kerenah klien dan juga nak handle objection. So ini part yang tough sikit lah. Dan korang setkan visi dan misi apa yang nak dilaksanakan dan apa yang korang nak capai. Okay? Teruskan usaha, buat yang terbaik dan banyakkan berdoa. Yakin dengan rezeki daripada Allah, insya-Allah. Okey, kita dah dengar poin terakhir Sarizal. So untuk poin terakhir aku pula, once korang dah jadi seorang freelancer, korang kena bina networking secepat mungkin. Basically untuk startup freelancer, korang boleh mulakan dengan keluarga, saudara mara, rakan-rakan designer ataupun kenalan rapat korang lah. Korang kena biasakan mencipta peluang sendiri instead of korang menunggu peluang tu datang dekat korang lah. So mencipta peluang yang aku maksudkan adalah korang mungkin boleh berkolaborasi dengan freelancer lain, atau mungkin korang boleh dapatkan referrals daripada previous klien korang dan sebagainya lah. Okey, untuk networking pula, kalau boleh korang cuba luangkan masa korang untuk join talk ataupun seminar, sama ada berbayar ataupun percuma, so that korang akan berkenalan dengan orang baru dan secara langsung akan mengembangkan korang punya networking lah. So, macam mana? Ada belajar sesuatu dari sharing yang aku dan Sarizal ni buat? Kalau ada, korang kena buat keputusan yang betul lah sebelum menjadi seorang freelance designer sepenuh masa. Tapi dalam masa yang sama, korang kena consider juga untuk study perkara-perkara lain yang korang kena ambil kira sebelum menjadi seorang freelance designer. Apa yang aku dengan Sarizal ni share adalah based on pengalaman kami lah. So, apa yang korang perlu buat adalah study selebihnya. Tak semestinya ulasan ni sahaja yang korang perlu dengar. Okay, aku doakan korang supaya korang menjadi seorang freelance designer yang berjaya di masa akan datang. Last but not least, kepada korang yang belum subscribe channel ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Sarizal Zulkifli juga. Okay? Assalamualaikum.